Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nabda ad-darsa bi qiraati ummil kitab al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, al-yaum insyaallah nahnu sanadrusu al-masdar. Kita akan belajar tajuk saraf yang tajuknya al-masdar. Al-masdar Okey. Al-masdar. Ad-darsu asy-syaminu al-masdar. Al-masdar ni dia adalah perkataan kata nama. Tetapi dari segi makna dia ada makna kata kerja. Lagi sekali dia ni adalah kata nama tetapi ada makna kata kerja. Jadi terjemahan dia saya selalu guna istilah verbal noun. Al-masdar verbal noun. Jadi disebabkan dia ni verbal noun, ada kata kerja, kita kena bezakan dulu antara al-masdar dengan al-fi'lu. Al-masdar versus al-fi'lu. Jadi al-fi'lu kita dah tahulah, al-fi'lu bermakna fi'il kan, kata kerja. Dan apa beza di antara al-fi'il dengan al-masdar? Okey. Contoh kita nak kata sembahyang. Okay, apa dia perkataan sembahyang? Nah, sembahyang. Solat. Solat. Salatun. Sad, lam, alif, ta. Okey, baik. Ada lain? Ada perkataan lain lagi yang bererti sembahyang? Selain daripada solat? Okey, betul. Solat betul. Solat lah, solat sembahyang kan. Tapi perkataan lain. Selain daripada solat yang kita gunakan juga untuk nak kata sembahyang. Setiap hari kita sebut. Nak solat tu kita akan baca niat tu. Usalli ataupun yusalli kan. Usalli, saya semayang ataupun yusalli. Okey, sekarang ni kita ada dua perkataan. Satu salat, satu lagi yusalli. Yang mana satu fi'il? Dua-dua makna dia semayang, tapi yang mana satu yang merupakan kata kerja fi'il? Salat ataupun yusalli? Yusalli. Yusalli. Yusalli adalah kata kerja. Salat bukan kata kerja. Solat bukan kata kerja. Solat merupakan kata nama. Jadi dalam bahasa Melayu kita tak nampak beza lah. Yusalli semayang, solat pun semayang juga kan. Tapi dalam bahasa Arab dia bezakan antara yusalli dengan solat. Yusalli kata kerja, solat adalah kata nama. Tapi disebabkan dia ni ada makna kata kerja, inilah yang dipanggil sebagai al-masdar. Jadi al-masdar itu adalah kata nama, isim. Dia adalah ismun, tetapi ada makna fi'il. Oleh itu, selalunya kita akan hubungkan, kita akan kaitkan antara dua ni. Kita akan bezakan antara al-fi'lu dengan masdar. Baik, kita nak lihat apakah beza al-fi'lu dengan masdar. Sekiranya kita lihat pada kedua-dua perkataan, salat dan juga yusalli, ada perbuatan. Ya, ada sesuatu perkara yang berlaku. Itu dipanggil sebagai hadas. Jadi untuk al-fi'il ada elemen yang kita panggil sebagai hadasun, iaitu perkara yang berlaku. Perkataan hadas ni perkataan yang sama yang kita gunakan dalam fiqh tu, hadas kecil dan juga hadas besar. Al-hadas al-asghar, al-hadasul akbar. Artinya ada perkara yang berlaku, perkara kecil ataupun perkara besar yang berlaku. Okay, itu yang pertama. Manakala masdar pun ada hadas juga. Bila kita lihat pada perkataan salat, ada juga hadas yang berlaku, iaitu perbuatan sembahyang.
Jadi dalam kedua-dua perkataan fi'il dan juga masdar ni ada perkara yang berlaku ataupun hadas. Yang membezakan antara kedua-dua ni adalah az-zaman, masa, zaman. Di mana apabila kita kata yusalli, yang ni fi'il kan, dan masdar solat. Apabila kita kata yusalli, bila semayang tu? Bila saya gunakan fi'il yusalli, sekarang ke telah lepas? Masa kini ataupun masa lepas? Masa kini kan, yusalli. Sama ada sekarang ke ataupun akan datang ke, itu masa kini lah. So yusalli, dia ada masa. Begitu juga dengan, sebab itulah apabila kita belajar fi'il dulu, kita ada fi'il, kita ada al-fi'lu al-madi, kan? Al-fi'lu al-madi, masa lampau. Al-fi'lu al-mudari', masa kini. Jadi pembahagian fi'il kepada madi dan mudari' dan juga amar itu disebabkan adanya elemen masa, adanya unsur masa. Jadi itu beza ya antara al-fi'il dengan al-masdar. Lagi sekali ya, saya ulang. Al-fi'lu ada perkara yang berlaku, hadas. Begitu juga dengan al-masdar, ada perkara yang berlaku, hadas. Yang membezakan antara dua ni, al-fi'il ada tambah elemen lain iaitu zaman, ada masa dia. Bila? Sekarang ataupun telah lepas ataupun akan datang. Manakala untuk untuk masdar, iaitu perkataan solat tadi, tidak ada elemen masa. Jadi bila saya kata solat, semayang. Bukan saya nak kata saya semayang, sedang semayang, telah semayang. Tidak. Perbuatan semayang itu sendiri. Itu yang dipanggil sebagai al-masdar. Itu dulu. Ada beza tak antara, ada soalan tak? Beza di antara al-fi'lu dengan al-masdar. Ada nak tanya apa-apa? Sebelum kita sambung pelajaran. Baik. Sekiranya tidak ada, okey. Sekarang ni, katalah saya nak bina ayat. Kita nak bina ayat, saya nak kata Muhammad sembahyang zuhur. Manakah perkataan yang betul? Muhammad sembahyang zuhur. Salah ataupun yusalli? Yusalli. Salah. Ke yusalli? Lagi sekali? Salah. Salah. Okey. Kalau kita kata salah, adakah solah tadi merujuk kepada kata kerja ataupun bukan? Bukan. Solat bukan kata kerja. Kita dah sebutkan tadi bahawa solat itu adalah masdar kata nama. Jadi bila letakkan solat di sini Muhammad solat zuhur. Bahasa Melayu betul lah Muhammad sembahyang zuhur. Tapi bahasa Arab haza khata'. Di sini salah. Kerana solat di sini tidak bermakna melakukan sembahyang. Dia merujuk kepada ibadat sembahyang itu sembahyang. Ibadat sembahyang itu, perbuatan sembahyang. Prayer, bukan praying. Muhammad ibadat sembahyang zuhur. Jadi tak betul. Jadi yang betulnya apa? Yang betulnya adalah fi'il dia. Yusalli. Di situlah penting membezakan antara fi'il dan juga masdar. So jawapan yang betul di sini bukan yusallah tetapi yusalli. Yusalli. Okey. Contoh lain. Saya nak kata sembahyang itu lebih baik dari tidur. Apa tu? Khairun minan naum kan? Biasa kita dengar. As-salatu khairun minan naum. Tak ada pula orang azan subuh dia kata usalli ataupun yusalli khairun minan naum. Tak ada kan? So dia akan gunakan perkataan lain iaitu salah. Dan dalam ayat ini dia jadi mubtada sebab itulah ada alif lam. As-salatu khairun minan naum. Kerana dia bukan nak kata sekarang sembahyang ataupun telah sembahyang, dia cuma nak merujuk kepada ibadat sembahyang itu sendiri. Maka tidak ada perbuatan, yang ada hanyalah kata nama, sebab itulah digunakan as-salah. Jadi penting untuk kita boleh bezakan antara fi'il dan masdar untuk membina ayat yang betul. Okay. Sekarang ni lihat satu contoh lain. Masih lagi untuk perkataan salah dan yusalli. Contoh, kita kata azhabu ilal masjid azhabu ilal masjid li kita nak kata untuk kan li az-zuhur, untuk solat zuhur. Yang mana yang kita nak gunakan? Solat li solati zuhri. Okey, ada yang nak kata yusalli? Okey, untuk ayat yang ini azhabu ilal masjid li, kita boleh, yang pertama kita boleh gunakan kata kerja sebab kita nak kata sebab saya nak solat kan,
Saya pergi ke masjid kerana saya nak solat zuhur. Li usalli. Kita tukarlah. Tidak lagi kita kata yusalli. Yusalli huwa. Sekarang ni kata ana. Jadi kita kata li usalli. Jadi jawapan pertama kita yang boleh diterima adalah li usalli ataupun li usalliya az-zuhur. Jawapan usalli di sini kita menggunakan fi'il. Dan jawapan itu betul kerana kita nak mengatakan saya nak semayang zuhur kan. Baik. Jawapan salat dalam contoh ayat ini pun boleh diterima juga. Li salati az-zuhri, untuk melakukan solat zuhur. Jadi untuk solat, walaupun tadi kita dah sebut ada beza di antara fi'il dengan masdar, di mana fi'il itu kata kerja, masdar itu kata nama, tetapi dalam ayat ini dia kata nama tetapi dia mengandungi juga kata kerja. Kadang-kadang walaupun dia kata nama boleh juga diterjemah dengan makna kata kerja. Cuma beza dia tadi, dia tidak ada masa. Kita tak katalah fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il amr, tidak. Ya? Jadi itulah yang dinamakan sebagai masdar. Dia kata nama, cuma kadang-kadang cuma ada pada di dalamnya makna kata kerja. Ya? Itu adalah untuk yang dimaksudkan sebagai al-masdar. Kita lihat contoh-contoh untuk masdar. Iqra' al-amsilatal atiyah. Iqra' al-amsilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh yang di bawah. Al-misalul awal, laisa lakum illa sidqu. Laisa lakum illa sidqu. Laisa tiada lakum untuk kamu melainkan sidq, kebenaran. Tiada untuk kamu melainkan kebenaran. Maknanya kamu tak boleh buat perkara lain melainkan melakukan kebenaran. Laisa lakum illa as-sidqu. Ataupun boleh juga difahami dengan makna kamu mesti melakukan kebenaran. Baik. Kalimah as-sidqu, ini adalah masdar. Ini adalah masdar yang berasal dari fi'il sadaqah. Yang berasal dari fi'il sadaqah. Jadi kalau kita lihat perkataan sadaqah, kata dasar dia adalah sad dal qaf. Masdar masih lagi ada kalimah ataupun huruf sad dal qaf. Ini menunjukkan bahawa as-sidqu dan sadaqah itu berasal dari kata dasar yang sama. Tetapi beza di antara sadaqah dengan as-sidqu, sadaqah adalah fi'il. Sadaqah adalah kata kerja. Kan bila kita selesai baca Quran, kita akan kata sadaqallahul azim. Allah itu yang maha benar. Ya, benarlah Allah yang maha besar itu. Jadi perkataan sadaqah yang kita gunakan di situ merujuk kepada fi'il. Fi'il madhi, sadaqah. Artinya apa sahaja yang Allah telah sebutkan, itu adalah benar. Sadaqah. This as-sidqu di sini, dia tidak bermakna fi'il lagi. Dia bermakna kebenaran. As-sidqu. Ya, as-sidqu. Nah, so kita kena kenal pasti masdar dan juga apakah fi'il dia. Ya, supaya kita tidak tertukar. Kalau nak kata telah melakukan kebenaran, telah bercakap benar, sadaqah. Baik. Al-misalu sani. Akmala syabu dirasatahu ikmalan jayidan. Akmala bermakna telah menyempurnakan, telah melengkapkan. Asyab bermakna pemuda. Pemuda itu telah menyempurnakan dirasatahu, pengajian dia. Dirasa, darasa kan, belajar. Dirasa, pengajian. Ikmalan jayidan. Ikmal, ini daripada perkataan akmala tadi. Artinya sempurna. Kan kita kata dia telah melengkapkan ataupun dia telah menyempurnakan pelajarannya. Bagaimana? Dengan cara penyempurnaan yang baik. Ikmalan jayidan. Artinya dia telah menyempurnakan pelajarannya dengan baik. Jadi apabila kita lihat perkataan di sini, kalimah ikmal, ini adalah masdar. Dan apakah asal perkataan dia? Asal perkataan dia adalah akmala. Ataupun fi'il dia adalah akmal. Akmala telah melengkapkan ataupun telah menyempurnakan. Ikmal artinya perihal lengkap itu sendiri. Completion of sesuatu kan. Kita kata ikmal. Jadi ada beza di antara fi'il dan juga masdar. Contoh yang seterusnya. Intazara Ahmad sadiqahu. Ahmad telah menunggu rakannya. Intazara, ini fi'il. Intazara, telah menunggu. Ahmad telah menunggu rakannya. Bagaimana dia menunggu kawan dia tadi? Intizaran tawilan. Penantian yang lama. Dia telah menunggu kawan dia lama. So digunakan kalimah intizar yang merupakan masdar.
Jadi kalau kita lihat kalimah intizar ada huruf yang serupa dengan perkataan intazara. Ya. Jadi menunjukkan kedua-dua ni berasal dari perkataan yang sama. Jadi intazara fi'il telah menunggu ataupun telah menanti, intizar penantian. Itu adalah masdar dia. Baik. Contoh yang seterusnya, istaghfartullaha. Istaghfartullaha. Istaghfara. Kita dah belajar perkataan ni kan. Telah meminta ampun. Siapa yang telah meminta ampun? Tu, ana. Jadi ana, saya telah meminta ampun kepada Allah. Bagaimana cara kita meminta ampun itu? Istighfara an-nadimin. Iaitu sebagaimana permintaan ampun orang-orang yang menyesal. An-nadim bermakna orang yang menyesal. Nadimi. Istaghfartullah, saya meminta ampun dari Allah dengan cara ataupun pengampunan ataupun permintaan ampun orang-orang yang menyesal. Sebagaimana orang-orang menyesal itu meminta ampun, begitulah saya meminta ampun kepada Allah. Jadi kedua-dua perkataan ini, istighfara dan juga istighfar, berasal dari perkataan yang sama. Tetapi yang membezakan antara kedua-duanya adalah istighfara merupakan fi'il. Jadi kalau nak kata saya meminta ampun, kena guna perkataan ni lah, istighfara. Dalam mudhari' dia yastaghfiru. Itu yang kita gunakan untuk yang kita baca istighfar selalu kan, astaghfirullahal azim. Itu kita menggunakan fi'il. Tapi kalau kita nak merujuk kepada permintaan ampun itu sendiri, kita panggil dia sebagai istighfar. Jadi oleh itu lafaz astaghfirullahal azim itu dipanggil sebagai istighfar. Jadi dalam bahasa Melayu kita lebih gunakan perkataan istighfar kan, kita kata beristighfar lah. Tapi dalam bahasa Arab dia bukan fi'il. Kalau nak guna fi'il, kita akan gunakan istighfar. Ya, baik. Jadi ini adalah contoh contoh di antara contoh masdar dan juga fi'il. Ya, contoh. Nanti kita akan lihat lagi contoh-contoh lain dan bagaimana cara untuk kita nak mengenal apakah masdar untuk sesuatu fi'il itu. Baik. Al-Qa'idah. Al-Qa'idah. Jadi huraian kaedah dia kata al-masdaru ismun. Al-masdaru ismun. Dia boleh highlightkan perkataan ismun. Al-masdar adalah isim. Dia adalah kata nama. Al-masdar adalah kata nama. Jadi apabila masdar ini merupakan kata nama, dia boleh menerima tanda-tanda yang biasa ada pada kata nama. Selalunya kata nama akan antara tanda-tanda yang boleh masuk kepada perkataan kata nama ialah adanya alif lam. Dan contohnya kita kata kitab, itu kata nama isim. Jadi kita boleh letakkan al-kitab, kitab itu. Jadi sebagai contoh dia, dalam contoh kita yang di atas, contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu, sidqun. Disebabkan dia adalah isim, kata nama ataupun masdar, maka boleh kita letakkan alif lam, as-sidqu. Itu adalah tanda ataupun evidence dia bahawa dia adalah isim ataupun kata nama, bukannya fi'il. Kerana fi'il tidak boleh masuk alif lam. Tak ada orang akan kata al-azhabu, al-yazhabu, tak ada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tanda bahawa perkataan itu adalah isim, kita boleh lihat tanwin. Kita boleh lihat tanwin. Kita akan nampak adanya tanwin. Tanwin sama ada baris atas, tanwin baris depan ataupun tanwin baris bawah lah. Tanwin. Contoh yang ada tanwin, contoh nombor 2 dan nombor 3. Jadi contoh nombor 2, ikmal, ikmalan. Jadi bila kita lihat tanwin, kita tahu bahawa ini adalah isim dan bukannya fi'il. Fi'il tidak mungkin ada tanwin. Akmalan tak boleh. Azhaban tak boleh. Azhabun tak boleh. Dia hanya ada satu baris sahaja. Itu adalah tanda yang kedua, tanwin. Baik. Selalunya dua ni lah rujuk kepada yang tanda yang digunakan kepada isim, antaranya alif lam dan juga tanwin. Ada tanda-tanda yang lain tapi contoh yang kita ada hanya dua ni sahaja. Baik. Kembali kepada kaedah kita, al-masdaru ismun. Masdar itu adalah kata nama, isim, bukannya kata kerja. Min lafzil fi'il, dari lafaz fi'il. Artinya dia ini diambil dari lafaz fi'il. Mesti ada persamaan antara masdar tadi dengan fi'il. Jadi untuk itu boleh kita katakan setiap fi'il ada masdar dia. Ataupun setiap masdar ada fi'il dia. Itu yang kita nak tahu. Apa masdar untuk fi'il ni? Apa fi'il untuk masdar ni? Ya, kena tahu dua tu nanti. Min lafzil fi'li. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dia kata
yadullu ala hadasin. Dia menunjukkan, ini dari segi makna. Yadullu ala artinya dari segi makna dia menunjukkan adanya hadas. Tadi kita dah terangkan, hadas bermakna ada perbuatan kan. Dia mesti ada makna perbuatan. Tetapi mujarrad minaz zaman. Tapi dia ni tidak ada, mujarrad makna dia tidak ada zaman. Tiada waktu. Tidak ada, bukan seperti fi'il. Fi'il ada sekarang ataupun telah kan. Tetapi untuk masdar ni tidak ada. Sebagaimana contoh yang kita lihat di atas, yang contoh yang keempat, istighfar. Perbuatan melakukan istighfar, perbuatan meminta ampun. Kita tidak kata telah meminta ampun ataupun sedang meminta ampun kerana dia bukan fi'il. Tapi ada makna meminta ampun. Kalau nak gunakan fi'il, kena gunakan istaghfara. Barulah boleh kita kata telah meminta ampun ataupun astaghfiru, sedang meminta ampun. Ya? Jadi ini adalah yang kita kata ta'arif lah. Ta'arif ataupun definisi untuk al-masdar. Ismun, yang pertama ismun, yang kedua min lafzil fi'li, dan yang ketiga yadullu ala hadas mujarrad minaz zaman. Tidak ada dikaitkan dengan zaman, dengan masa. Baik. Seterusnya dia kata wa kullu masdarin, wa kullu masdar ma'nahu mislu ma'na fi'lihi. Setiap masdar itu, yang kita kata masdar ataupun verbal noun tadi, dia adalah maknanya seperti makna fi'ilnya. Artinya ada persamaan dari segi makna in terms of kan tadi kita kata dia ada hadas kan, benda yang berlaku. Contoh tadi istighfar tu dengan istighfar. Kedua-duanya ada makna meminta ampun. Tapi apa yang membezakan? Ghaira annal fi'la fi'lun wal masdara ismun. Tetapi ghaira anna ni makna tetapi. Dua perkataan ni, ghaira anna. Tetapi fi'il itu adalah fi'il, kata kerja. Ada masa di situ. Wal masdaru, dan masdar itu bukan kata kerja. Dia adalah ismun. Ya? Jadi ini adalah takrif lah secara umum. Apakah yang dimaksudkan dengan masdar. Contoh, al-misal, sadaqah. Ni fi'il. Sadaqah adalah fi'il dia. Masdar dia adalah sidqun. Wa sidqun masdar. Itu adalah untuk contoh yang pertama. Kan tadi saya berikan. Ni masdar dia. Apa fi'il dia? Sadaqah. Baik. Contoh yang kedua. Kemudian dia kata, makna huma wahid. Makna kedua-duanya sama. Wahid, satu. Artinya kedua-duanya memberi makna yang sama. Ada perbuatan benar. Melakukan kebenaran ataupun melakukan kebenaran. Tetapi apa yang membezakan? Sadaqah adalah kata kerja. Jadi kalau nak kata telah melakukan kebenaran, telah bercakap benar, sadaqah. Tapi kalau nak kata kebenaran saja, asid. Ataupun berlaku benar saja, tidak melibatkan masa, perkataan dia adalah asid. Nah. Jadi sadaqah fi'lun wa sidqun ismun, kata nama. Okey, itu selesai untuk yang pertama, iaitu dari segi maksud masdar itu sendiri dan dari segi maknanya. Ada tak soalan setakat ni? Untuk yang nombor 1 tadi. Tak ada? Baik. Sekiranya tiada, kita sambung. Untuk nombor 2. Baik. Poin nombor 2. Ini kita nak, sekarang ni baru kita nak lihat bagaimana cara nak mengenal masdar itu. Ataupun nak mengetahui apakah masdar untuk satu-satu fi'il. Baik. So dia kata al-masdaru naw'an. Masdar itu ada dua jenis. Naw' bermakna jenis. Jadi masdar itu ada dua jenis. Sama'iyatun, sama'i. Ni betulkan ni, buang ta tu. Ta marbutah tu buang. Kita hilangkan ta dia. Sama'i. Kenapa saya buang? Kerana perkataan masdar itu adalah muzakkar. Jadi tidak perlu ada ta di situ. Sama'i wa qiyasi. Qiyasiyun. Jadi dia kata masdar itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah sama'i. Jenis yang kedua adalah qiyasi. Apa yang dimaksudkan dengan sama'i? Apa yang dimaksudkan dengan qiyasi? Baik. Sama'i ni daripada perkataan sami'a. Sami'a bermakna kita dengar. Jadi dalam nahwu Arab ni bila dia kata sama'i, artinya perkataan itu kita nak tahu perkataan itu bagaimana, kita dengar daripada orang Arab sendiri. Macam mana, kaedah dia tidak ada. Jadi sama'i ni tidak ada kaedah. Artinya apa perkataan yang betul, dengar apa yang orang Arab kata.
ataupun sekarang ni kita rujuk kepada kamus. Jadi yang dimaksudkan dengan sama'i itu adalah melalui kamus lah. Lebih senang kita kata melalui kamus. Nak tahu apa masdar perkataan zahaba, kena lihat kamus. Tak ada cara lain. Apa masdar perkataan qara'a, kena lihat kamus. Itu yang dimaksudkan dengan sama'i. Kita dengar apa yang orang Arab kata. Apakah masdar dia? Kena tanya orang Arab. Yang kedua, yang pertama tadi sama'i, yang kedua qiyasi. Qiyas ni daripada perkataan qiyas, measure. Yang kita boleh ukur. Jadi yang dimaksudkan dengan boleh diukur di sini adalah ada kaedah. Artinya ada masdar yang mempunyai kaedah. Jadi kita hanya perlu mempelajari apakah kaedah dia untuk mendapatkan masdar. Ketika itu tak perlulah nak rujuk kamus, dah boleh dapatkan masdar. Itu dua perkara. Yang pertama tadi, sama'i, kena semak kamus. Yang kedua, qiyasi, tak perlu semak kamus kecuali dalam hal-hal tertentu kerana adanya kaedah yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan ataupun untuk mengenal masdar. Jadi apa yang di bawah ni diterangkan. As-sama'i, yang dimaksudkan dengan sama'i itu adalah hiya ma la yumkinu ma'rifatuhu. Apa yang tidak boleh, yumkin boleh, la yumkin tak boleh. Apa yang tak boleh dikenali, ma'rifatuhu, tak boleh kita ketahui, tidak boleh diketahui melainkan bi ar-ruju'i ilal qamus, melainkan kita merujuk, kita kembali rujuk kan, melainkan kita kembali kepada kamus, kita rujuk kamus. Kamus kata apa? Itulah yang dimaksudkan dengan sama'i. Walaysa laha qa'idatun sabitatun, dan tidak ada untuknya, dia tidak ada. Laisa laha, dia tidak mempunyai satu kaedah yang sabit. Sabit bermakna yang tetap. Tidak ada satu kaedah tasiru alaiha yang diikuti, yang dia mengikutinya. Tasiru makna asalnya berjalan. Artinya tidak ada kaedah yang boleh dilakukan, yang boleh digunakan untuk kita nak dapatkan apakah masdar. Itu yang dimaksudkan dengan sama'i tadi. Rujuk kamus. Jadi masdar sama'i ini apa dia? Iaitu mu'zamuha sulasi. Dia kata kebanyakannya, mu'zam bermakna sebahagian besar, kebanyakan. Jadi kebanyakan masdar yang bentuk begini, yang sama'i, yang kita kena rujuk kamus ini adalah sulasi. Masih lagi ingat istilah sulasi? Merujuk kepada fi'il yang berapa huruf ni? Kalau kita kata sulasi. 2 huruf. Ya? 3 huruf. 3 kan? 3 huruf ya. Jadi ini merujuk kepada pelajaran yang lepas, iaitu sulasi. Artinya untuk fi'il yang 3 huruf, fa'ala, yang wazan yang 3 huruf yang kita dah belajar tu kan, fa'ala, fa'ila, fa'ula, zahaba, qara'a, la'iba, semua wazan yang 3 huruf, dia kata tidak ada, artinya kita tak tahu apakah masdar dia, melainkan kita rujuk kepada kamus. Jadi zahaba apa masdar? Rujuk pada kamus. Kamus beritahu kita, oh masdar dia zahab. Qara'a apa masdar dia? Rujuk kepada kamus. Kamus kata masdar dia qira'ah. Jadi itu yang dimaksudkan. Di sini contoh diberikan, contoh kalimah la katabah. Katabah, telah menulis. Jadi kalau kita nak kata penulisan, ataupun perihal dia menulis, writing kan, instead of to write, kita kata nak kata writing. Apa perkataan dia? Rujuklah kamus. Kamus akan beritahu kita perkataannya adalah kitabah. La'ibah, bermain kan, to play. Kita nak kata playing, bermain. Kita nak kata bermain bola itu bagus. Bermain apa nama tu bagus. Contoh kan. Jadi apa masdar dia? Masdar dia adalah la'ib. Yang ini dia di sini dia letakkan baris atas ya. Tapi sebenarnya tidak perlu baris atas pun. Tidak perlu baris atas. Kita boleh buang baris atas ni. Yang ni kita boleh buang baris atas. Kita kata la'ib saja. La, ain, ba. Boleh buang alif tu. Tapi beza dia apa? Yang pertama tadi la'ibah fi'il. Dan kita dah belajar bahawa fi'il madhi itu mesti berakhir dengan baris atas. Tetapi untuk masdar ni kitabah, masdar ataupun la'ib di sini, dia isim. Jadi bila isim ni baris hujung tu akan berubah-ubah mengikut kedudukan dalam ayat. Ya, contoh kita kata kitab, kitabun, kitaban, kitabin. Begitu jugalah dengan kitabatan di sini. Boleh dibaca kitabatun, boleh dibaca kitabatan, boleh dibaca kitabatin. Jadi baris hujung tu tidak ni ya, tidak mesti kita ikut apa yang dituliskan di sini. Begitu juga dengan la'ibah tadi. Ya, boleh dibaca dengan la'ibun, boleh dibaca dengan la'iban, boleh dibaca dengan
la'ibin. Jadi nampak beza di situ adalah hujung dia, tanwin itu ya, yang menentukan bahawa dia adalah masdar. Baik. Contoh yang lain, kharaja. Kharaja, telah keluar. Apa masdar telah keluar? Kita nak kata perihal keluar. Kan? Exit, kita nak kata exit. Bukan nak kata to exit, to go out, tak. Keluar, contoh kita nak kata ni tempat keluar. Kat pintu tu kita nak letak tanda nama kan, nak letak signage. Apa dia perkataan yang kita tak boleh gunakan fi'il, kita tak kata kharaja. Tak boleh. Kena cari masdar. Jadi masdar dia adalah yang ini. Khuruj. Khuruj. Jadi dari segi makna, ada persamaan dengan makna keluar. Bezanya kharaja kata nama, khuruj adalah kharaja kata kerja, fi'il, khuruj adalah kata nama. Jadi khuruj ni sama seperti baris akhir la'ib tadi, boleh dibaca khurujun, boleh dibaca khurujan, boleh dibaca khuruj. Jadi yang belakang ni tak timbul isu. Yang kita nak perkataan dia sahaja, iaitu khuruj. Ya. Jadi sekiranya kita lihat ketiga-tiga perkataan ini, kitabah, la'ib dan juga khuruj, tidak ada persamaan dari segi wazan, dari segi pattern. Tak ada kan? Kitabah, apa wazan dia ni? Fi'alah. Yang ini fa'il. Yang ini fu'ul. Lain ya, tidak ada persamaan. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak ada kaedah yang kita boleh gunakan untuk dapatkan masdar 3 huruf kecuali merujuk kepada kamus. Manakala yang qiyasi, yang kita kata ada kaedah tadi. So dia kata qiyasi hiya, iaitu ma yumkinu ma'rifatuhu. Apa yang boleh diketahuinya. Apa yang kita boleh ketahui ia min ghairi rujuk. Min ghairi, dua perkataan ini bermakna tanpa. Tanpa, min ghairi. Tanpa merujuk kepada kamus. Kita tak perlu rujuk pada kamus, kita boleh dapatkan apakah masdar dia. Jadi untuk nak dapatkan masdar tanpa merujuk pada kamus, dia kata walaha auzan. Dia mempunyai wazan-wazan. Artinya kita akan balik pada topik kita hari itu, iaitu wazan. Jadi hari ini kita akan belajar wazan tambahan. Kalau dalam kelas sebelum ni kita belajar wazan fi'il madhi, fi'lun madin dan juga fi'il mudhari', kan? Zahaba yazhabu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yufa'ilu, istaf'ala yastaf'ilu. Hari ini kita akan tambah lagi apakah wazan untuk masdar dia. Jadi kalau sekiranya fi'il itu fa'ala, apa masdar dia? Ada wazan dan kita boleh bina perkataan baru berdasarkan wazan. Walaha auzanun khassah, ia mempunyai wazan-wazan yang tertentu. Tasiru alaiha, yang boleh dia berjalan atasnya, artinya boleh kita gunakan untuk membentuk perkataan itu. Ya, wazan-wazan tertentu yang dia boleh ikut. Baik. Jadi nak tahu wazan itu, kita akan lihat wazan dia. So dia kata al-masadir al-qiyasiyah wa af'aluha. Sekarang ni hanya berkait dengan masdar yang qiyasi sahaja. Wa af'aluha dan fi'il-fi'il dia. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi lah, bila ada masdar ada fi'il. Ada fi'il mesti nak tahu apa dia masdar. Yumkinu ma'rifatul masdar, boleh diketahui masdar itu. Masdar itu boleh diketahui dengan tahwilil fi'li, menukar. Tahwil bermakna tukar. Kita tukarkan fi'il itu ala nahwit tali, secara berikut. An-nahwit tali maknanya secara yang berikut. Jadi secara berikut tu boleh rujuk muka surat sebelah. Boleh rujuk. Ini ada tambahan ya, dan saya dah berikan tadi file PDF tu dalam buku kita. Jadi kalau dalam buku kita tidak ada yang mudhari'. Dia cuma ada fi'il madhi dan juga wazan masdar. Contoh, misal untuk fi'il madhi dan juga misal untuk masdar. Yang saya tambah yang ini. Kenapa saya tambah? Supaya kita secara tak langsung kita ulang kaji lah wazan kita yang baru ni. Baru ni kita hanya belajar wazan fi'il madhi dan juga wazan fi'il mudhari', kan? Hari ni kita tambah lagi wazan masdar. Boleh ya? Lagi sekali, wazan yang ada kaedah ini hanyalah untuk sama'i. Jadi hanyalah untuk qiyasi. Jadi qiyasi tadi, kalau sama'i yang 3 huruf. Qiyasi artinya yang lebih dari 3 huruf. Yang lebih 3 huruf, yang ada tambahan 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semuanya ada di sini. Ya, kita boleh dapatkan wazan. Jadi apa dia? Kita lihat apa dia wazan-wazan untuk fi'il-fi'il ini. Contoh yang ataupun wazan yang pertama, wazan fi'il madhi af'ala.
yang kita dah belajar baru ni kan, af'ala. Bila fi'il madhi dia af'ala, mudhari' dia adalah yuf'ilu. Mudhari'nya adalah yuf'ilu. Kita tambah hari ni, pelajaran hari ni kita tambah yang di sini iaitu wazan masdar. Wazan dia apabila fi'il dia af'ala yuf'ilu, masdar dia mestilah if'al. Mestilah if'al, di mana kita ada alif di depan dan ada hamzah di depan dan ada alif, tambahan alif di huruf yang sebelum akhir itu. If'al. Lagi sekali, af'ala yuf'ilu if'al. If'al. Dalam setengah buku dia kata if'alan dibariskan atas. Tapi tak perlulah sebenarnya, kita tak perlu bariskan atas. Kita hanyalah katakan if'al. Apa contoh dia? Contoh dia fi'il ahsana. Sama kan? Af'ala ahsana. Mudhari' dia yuf'ilu, mudhari' dia yuhsinu. Ahsana yuhsinu. Masdar dia apa? Masdar dia if'al. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ni, kita bina perkataan berdasarkan kepada wazan if'al. Jadi kalau kita lihat apakah kata dasar dia tadi? Ha, sin, nun kan? Ha, sin, nun kata dasar. Jadi if'al, ha, contoh ya. If'al. Dia akan balik kepada tajuk kata dasar kita itu. Ataupun tajuk wazan sorfi. If'al. Di mana apakah huruf dasar dia? Fa, ain dan juga lam. Dan dalam contoh ni, kata dasar dia adalah ha, sin dan juga nun. Dan seterusnya kita dapati ada huruf tambahan, iaitu huruf alif di depan dan hamzah di depan dan alif di tengah-tengah. Jadi apa yang kita lakukan, kita tambah saja alif di depan dan juga alif di tengah-tengah. Seterusnya ikutkan baris dia. Bagaimana cara membaca if'al? Di sini pun kita baca dengan cara yang sama, ihsan. Maka dapatlah perkataan baru ataupun masdar untuk perkataan ahsana. Ya? Dari segi makna, ahsana artinya melakukan satu perkara dengan baik. Melakukan satu perkara dengan baik. Ahsana. Ahsanal amal. Dia telah melakukan amalan itu, pekerjaan itu dengan hasan, dengan baik. Yuhsinu, ini fi'il mudhari'. Ihsan artinya melakukan perbuatan baik. Melakukan kebaikan. Ini yang kita guna untuk contoh untuk negeri Selangor kan. Selangor Dar Al-Ihsan. Selangor adalah negeri yang di mana ada orang-orang yang melakukan ihsan ataupun negeri yang melakukan kebajikan. Nah, itu adalah wazan yang pertama. Jadi hafalkan ya. Af'ala yuf'ilu. Baru ni saya dah minta untuk hafalkan wazan madhi dan mudhari'. Af'ala yuf'ilu. Hari ni tambah satu lagi. Af'ala yuf'ilu if'al. Kita hafalkan lah. Hafalkan wazan. Yang ni tak perlu nak hafal kerana kita boleh bina. Tak perlu nak hafal ahsana yuhsinu ihsan. Tapi apabila kita dah hafal wazan masdar, automatik yang ini kita akan tahu. Ya, baik, itu yang pertama. Wazan yang kedua, fa'ala. Wazan yang kedua, fa'ala. Fa'ala mudhari' dia adalah yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Jadi apabila fa'ala yufa'ilu, masdar dia kata di sini, masdar dia taf'il. Taf'il. Taf'il, ada tambahan ta di depan. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Contohnya, karrama yukarrimu. Fa'ala yufa'ilu. Karrama yukarrimu. Taf'il takrim. Lihat ada persamaannya antara wazan dan juga fi'il dia. Apa maksud karrama yukarrimu takrim? Karrama bermakna memuliakan. Telah memuliakan. Fi'il madhi. Karrama yukarrimu fi'il mudhari'. Dia memuliakan ataupun sedang memuliakan ataupun akan memuliakan. Waktu kini. Takrim. Perbuatan memuliakan itu. Contoh kita nak buat ayat. Kita kata memuliakan tetamu itu wajib. Jadi disebabkan kita tak nak kata saya memuliakan, dia memuliakan, telah memuliakan. Tidak. Saya cuma nak beritahu perbuatan memuliakan. Maka kita kena gunakan takrim instead of karrama. So ayat dia takrimu ad-daif wajib. Kita kata kan, memuliakan daif tetamu itu adalah wajib. Wazan yang kedua ya, fa'ala yufa'ilu taf'il. Tetapi untuk wazan ini, fa'ala yufa'ilu dia ada dua masdar dia. Dia ada dua masdar. Kalau tadi masdar yang pertama iaitu masdar taf'il. Kadang-kadang kita akan jumpa juga fa'ala yufa'ilu masdarnya adalah taf'ilah. Masdarnya adalah taf'ilah. Contohnya kalimah jarraba. Jarraba fa'ala yang bermaksud telah mencuba. Jarraba telah mencuba. Ataupun telah diuji. Telah menguji, maaf. Telah menguji. Telah mencuba ataupun telah menguji. Baik. Yujarribu yufa'ilu. Mudhari' ni yufa'ilu yujarribu.
Apa masdar dia? Masdar dia adalah taf'ilatun. Taf'ilah, di mana ada ta marbutah di hujung. Maka taf'ilah tajribah. Jarraba yujarribu tajribah. Tajribah artinya apa? Artinya ujian, percubaan ataupun uji kaji. Tajribah. Hazihi tajribah. Ini satu uji kaji. Ini satu percubaan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila dia ada dua wazan, maka ketika itu perlu kepada bantuan kamus juga. Kerana apa? Kerana kita boleh bina dua-dua ni. Contoh yang pertama tadi, karrama yukarrimu, sekiranya kita gunakan wazan taf'il, perkataannya adalah takrim. Tetapi apabila kita menggunakan wazan yang kedua, taf'ilah, dia akan jadi perkataan lain. Kalau takrim menggunakan wazan yang pertama, sekiranya kita menggunakan wazan yang kedua, taf'ilah, dia akan jadi takrimah. Soalannya yang mana satu yang digunakan? Itu yang kita nak tanya. Yang mana satu digunakan? Betul, wazan ada dua-dua. Pattern dia dah ada, tapi dari segi in terms of perkataan itu, kita nak pastikan perkataan mana yang digunakan. Adakah takrim ataupun takrimah? Ketika itu kita kena rujuk kamus. Lihat kamus, ada tak perkataan takrim, ada tak perkataan takrimah. Ya, biasanya satu sajalah. Biasanya satu. Dalam contoh ni perkataan yang kita gunakan adalah takrim. Kadang-kadang kedua-dua perkataan ini ada dalam kamus. Takrim ada, takrimah pun ada. Jadi apabila ada dua perkataan dalam kamus, dari segi penggunaan, di bezanya adalah dari segi bila masa nak gunakan takrim, bilakah masa nak gunakan takrimah. Akan ada makna tambahan. Itu semua kena rujuk kepada kamus. Jadi untuk pelajaran kita ni, yang penting kita cuma nak ingatkan masdar dia dulu. Karrama yukarrimu. Jadi dalam ujian contohnya, kalaulah ada fi'il yang mengikut wazan fa'ala, tak kisahlah. Boleh gunakan wazan yang ini ataupun boleh gunakan wazan yang kedua. Itu tak ada masalah. Kerana kita cuma dalam proses nak mengenal dulu. Ya? Tapi untuk penggunaan, kita akan rujuk kepada kamus. Yang mana satu yang digunakan. Ataupun apakah makna untuk setiap satunya. Baik ya. So karrama memuliakan. Yukarrimu fi'il mudhari' memuliakan sekarang. Dan takrim memuliakan tapi kata nama dia. Honoring somebody. Bukannya to honor lagi. Baik. Fi'il ataupun wazan yang seterusnya. Wazan yang ketiga, wazan fa'ala. Fa'ala. Fa'ala mudhari' yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Jadi wazan untuk ataupun masdar untuk fa'ala yufa'ilu, ni pun sama. Seperti yang wazan yang kedua. Dia ada dua masdar. Wazan yang pertama iaitu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ada tambahan mim dan ada tambahan ta di belakang. Contohnya apa? Contohnya amala. Amala. Fa'ala. Yu'amilu. Yufa'ilu. Mufa'alatan. Mu'amalatan. Amala artinya cara kita melayan orang. Melayan dia. Amala. Amala. Yu'amilu. Cara kita melayan orang. Yu'amilu. Mu'amalah, perbuatan melayan orang itu. Bagaimana kita treat orang tu, kita kata mu'amalah. Jadi amalah dan yu'amilu kedua-duanya adalah fi'il dan mu'amalah ini adalah masdar dia. Ya? Perihal kita memuliakan tadi. Ataupun perihal kita berurusan. Nah, itu sekiranya kita gunakan wazan yang pertama. Sekiranya kita gunakan wazan yang kedua adalah fa'ala yufa'ilu fi'al. Fi'al. Jadi untuk menghafal wazan yang fi'il yang ada dua wazan ni kita boleh hafal begini. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'al. Tambah saja wa. Lagi sekali. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'al. Jadi bila kita kata wa fi'al, kita tahu dia ada dua wazan. Wazan yang pertama mufa'alah, wazan yang kedua fi'al. Begitu juga dengan nombor 2 dan 3 tadi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun wa taf'ilatun. Kita tambahkan wa untuk kita nak mudah ingat ya, untuk mudah hafal. Nah. Baik, jadi balik kepada fa'ala yufa'ilu fi'al. Contoh yang menggunakan wazan ini adalah jahada. Jahada fi'il mudhari' dia yujahidu. Yufa'ilu telah melakukan telah berjuang kan melakukan jihad. Jahada yujahidu. Apakah wazan jahada yujahidu? Sekiranya kita gunakan wazan fi'al, dia akan jadi jihad.
Jahada yujahidu jihadun. Ini yang kita selalu jumpa tu kan, jihad. Tapi jihad itu adalah kata nama. Artinya perbuatan melakukan jihad itu. Kalau nak kata orang itu berjihad, telah berjihad, sedang berjihad, kita kena gunakan fi'il jahada ataupun yujahidu. Boleh ya? Itu yang jihad. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, kadang-kadang kita boleh, satu perkataan itu boleh ada dua masdar. Kita boleh gunakan dua-dua wazan ini. Untuk contoh jahada. Jahada yujahidu, sekiranya kita gunakan wazan fi'al, perkataannya adalah jihad. Sekiranya kita gunakan wazan mufa'alah, perkataannya adalah mujahadah. Perkataan dia adalah mujahadah. Pernah dengar juga kan perkataan mujahadah. Jadi, bila kita rujuk kepada kamus, yang mana satu yang digunakan, kedua-duanya ada. Jihad ada digunakan, mujahadah pun ada digunakan. Yang kedua-duanya bermakna berjuang tadi. Berjuang. Tapi dalam bentuk kata nama. Jadi apakah beza di antara jihad dan mujahadah? Seperti yang saya sebutkan tadi, beza dia adalah dari segi penggunaan. Jihad selalunya digunakan untuk jihad peperangan. Kita berperang tu kan jihadun nafs. Berjihad, berjuang. Tapi untuk mujahadah lebih banyak digunakan untuk berjuang dengan nafsu kita kan, berjuang dengan hawa nafsu. Mujahadatun nafs, berjuang dengan diri. Itu beza dia. Kalau kita kata jihadun nafs, berjihad dengan diri, artinya kita melibatkan diri dalam peperangan. Tapi kalau mujahadatun nafs, kita melawan hawa nafsu. Jadi kedua-duanya adalah masdar untuk jahada yujahidu. Kedua-duanya ada wazan, tetapi yang membezakan dari segi makna kenalah rujuk kepada kamus juga. Baik. Wazan yang seterusnya infa'ala. Fi'il madhi infa'ala, fi'il mudhari yanfa'ilu. Di sini wazan dia satu saja. Wazan masdar satu, maka tak perlu rujuk kamus, boleh terus dapatkan wazan dia, masdar dia iaitu infi'al. Infa'ala yanfa'ilu infi'al. Inkasara yankasiru inkisar. Inkisar. Infi'al. Inkisar. Inkasara telah pecah ataupun telah patah. Yankasiru pecah ataupun patah. Inkisar perihal pecah. Pecah ataupun patah tapi dalam bentuk kata nama. Inkisar. Wazan seterusnya ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu masdarnya adalah ifti'al. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Ta'ala yafta'ilu ifti'al. Contoh iqtaraha yaqtarihu, mencadangkan. Iqtarah telah mencadangkan, yaqtarihu mencadangkan sekarang ataupun waktu kini. Iqtirah apa dia? Cadangan. Dua makna. Boleh diterjemah dengan makna cadangan, boleh dimakna dengan mencadangkan juga tapi dalam bentuk kata nama. Contoh saya kata iqtirahuka jamilun. Cadangan awak adalah baik. Okay, jadi iqtirah. Wazan yang seterusnya tafa'ala nombor 8. Tafa'ala mudhari' yatafa'alu. Tafalkan yang tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Masdar dia adalah tafa'ul. Tafa'ul. Beza dia adalah di sini. Baris depan pada huruf ain. Kalau fi'il dia tafa'ala, masdar dia tafa'ul. Tafa'ul. Contoh tawakkala. Telah bertawakal. Telah menggantungkan diri dia, berharap kepada Allah. Tawakkala ala Allah. Fi'il mudhari' yatawakkalu. Atawakkalu ala Allah. Saya bergantung harap kepada Allah. Apakah masdar dia? Kita nak cerita. Perbuatan bergantung harap pada Allah itu perkataannya adalah tafa'ul, tawakkul. Bukan tawakal. Tawakkul. Jadi yang kita gunakan dalam bahasa Melayu, tawakkul kita gunakan yang fi'il tu. Tawakal, bertawakal. Tapi kalau nak kata perihal perbuatan bertawakal itu adalah tawakkul. Contohnya kita kata bertawakal kepada Allah itu bagus. At-tawakkulu 'ala Allah syai'un jayyid. Satu perkara yang baik ataupun wajib, perkara yang wajib. Tak boleh kata tawakkala 'ala Allah. Itu telah orang itu telah melakukan tawakal. Tidak, kita hanya nak kata perbuatan bertawakal. Jadi perkataan dia adalah tawakkul mengikut wazan tafa'ul. Wazan seterusnya tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Wazan dia adalah tafa'ul. Tafa'ul. Sama bentuk dia tafa'ala, yang membezakan ain tu. Ain dia baris dhammah.
Jadi tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ul. Contoh ta'amala yata'amalu ta'amul. Ta'amala berurusan dengan manusia. Ta'amala berurusan. Yata'amalu fi'il mudhari'. Jadi fi'il masdar dia adalah ta'amul, berurusan juga. Maknanya ta'amuluka, cara awak berurusan dengan manusia. Ta'amul. Baik. Itu adalah masdar mengikut wazan tafa'ul. Wazan seterusnya if'alla yaf'alu, masdar dia adalah if'ilal. Kalau kita lihat di sini dia ada dua lam. Mana datangnya lam yang kedua? Disebabkan adanya syaddah. Dalam pelajaran yang lepas kita dah lihat bahawa syaddah itu menunjukkan ada dua huruf yang sama kan. If'alla asalnya alif fa ain dua lam. Lam. Yaf'alu asalnya ada dua lam. Yaf'alilu. Apabila dia bentukkan masdar maka dua lam itu dipecahkan. Dua lam itu dipecahkan jadi dua. Maka dia jadi if'ilal. If'alla if'ilal. Contohnya ihmarra menjadi warna merah. Fi'il madhi telah bertukar warna kepada warna merah. Yahmaru bertukar warna merah. Ihmirar perihal bertukarnya kepada warna merah. Ihmirarul wajhi contoh. Ihmirar. Jadi lam tadi yang syaddah tu yang kita pecahkan itu ni pada huruf ra. Jadi di sini ada dua ra. Kerana itulah kita baca ihmirar, ada dua ra. Itu adalah wazan if'alla if'ilal. Ihmarra ihmirar. Dan wazan yang seterusnya istaf'ala. Ada alif sinta. Mudhari' dia yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Masdar dia adalah istif'al. Ada alif di hujung. Istif'al. Contohnya istaghfara, telah meminta ampun. Yastaghfiru, sedang meminta ampun ataupun sekarang kini dia meminta ampun. Masdar dia apa? Mengikut istif'al. Istighfar. Jadi istighfar itu adalah kata nama dia, verbal noun dia, masdar dia. Istaghfara adalah fi'il dia. Jadi kena gunakan yang betul. Kalau nak kata saya telah meminta ampun, istaghfar. Tu gunakan yang ni. Jangan guna ana istighfar, tak betul. Ana istighfar salah. Kerana istighfar tu merujuk kepada perbuatan tu, bukannya saya yang buat. Nah. Baik, jadi untuk nombor 1 hingga nombor 11 ini semua yang sulasi mazid, yang 3 huruf tetapi ada tambahan. Kalau kita rujuk balik nota yang sebelum ni, ini adalah wazan untuk fi'il sulasi mazid. So hari ni kita cuma tambahkan masdar sahaja. Ya, masdar yang ni. Untuk contoh yang seterusnya, ini adalah fi'il rubai, fi'il yang memang asal dia 4 huruf. Rubai, wazan dia fa'lala. Jadi untuk fa'lala, mudhari'nya adalah yufa'lilu dan masdar dia ada 2. Masdar yang pertama adalah fi'lal, masdar yang kedua adalah fa'lala. So kita hafalkan fa'lala yufa'lilu fi'lal wa fa'lala. Fi'lal wa fa'lala. Fi'lal dan juga fa'lala. Contoh, di sini diberikan perkataan yang sama. Zalzala. Fa'lala yufa'lilu. Zalzala yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu mengikut wazan yufa'lilu. Fi'il mudhari'. Masdar dia, masdar yang pertama fi'lal. Zilzal. Zalzala zilzal. Itu masdar yang pertama. Zalzala tadi maksud dia apa? Telah menggoncangkan. Telah menyebabkan berlakunya gempa bumi kan? Zalzala. Allah telah menggoncangkan dunia. Contoh. Zalzala yuzalzilu. Zilzal. Wazan yang kedua, jadi zilzal ni gempa bumi itu sendiri. Zilzal ataupun gegaran. Kita kata gegaran. Zalzala menggegarkan, zilzal gegaran. Zilzal. Wazan yang kedua, fa'lala yufa'lilu fa'lala. Zalzala yuzalzilu zalzala. Zalzala. Pun bermakna gegaran. Jadi untuk kedua-dua perkataan ni kita dapat lihat dalam surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha kan. Nama surah dinamakan sebagai surah Al-Zalzalah. Digunakan wazan yang surah Zalzalah, surah gegaran, surah gempa bumi. Dalam ayat Iza zulzila digunakan fi'il, al-ardu zilzalaha, zilzal digunakan masdar zilzal. Jadi kedua-dua perkataan ini digunakan. Cumanya bagaimana nak menggunakan, kita kena rujuk kamus. Ya.
Baik. Itu adalah untuk fa'lala yufa'lilu, ada dua wazan, fi'lal wa fa'lala. Dan yang terakhir sekali ini adalah rubai mazid. 4 huruf tapi ada tambahan tafa'lala. Tafa'lala. Ya tafa'lalu. Mudhari' dia ya tafa'lalu dan masdar dia adalah tafa'lul. 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 Contohnya tadahwara ya tadahwaru. Tadahwara bermakna dia telah menjadi, keadaan itu telah menjadi semakin dia menjadi kurang baik, menjadi worse lah, worsen. Tadahwara. Instead of menjadi maju, dia menjadi mundur. Tadahwara. Tadahwara. Fi'il mudhari' dia yatadahwaru, yatafa'lalu, yatafa'lalu. Apakah masdar dia? Tafa'lul. Tadahwur. Tadahwur. Ya, jadi tadahwara, yatadahwaru, tadahwur. Jadi ini adalah masdar, wazan untuk fi'il. Jadi lengkaplah wazan kita. 3 ni. Ada lagi wazan-wazan yang lain tapi ini yang paling penting lah untuk kita hafalkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga masdar. Fi'il madhi, mudhari', masdar. Dan seperti yang saya sebut dalam pelajaran yang lalu, ada lagi sebenarnya masdar-masdar yang lain ataupun wazan-wazan lain tapi yang lain tu tak berapa penting lah. Sampai 14 ni yang selalu kita jumpa. Jadi saya berikan sekejap dalam masa 2-3 minit. Boleh cuba hafalkan. Cuba hafalkan wazan, fi'il madhi, mudhari' dan masdar. Lepas ni kita akan buat latihan untuk kita nak dapatkan masdar. Ketika itu takkan nak rujuk lagi ni kan. Jadi kalau boleh hafal, cepat sedikitlah kita nak dapatkan masdar. Boleh dalam 2-3 minit cuba hafalkan. Setakat mana yang boleh lah. Af'ala yuf'ilu if'al. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Wa taf'ila. Kan? Fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Sehinggalah tafa'lala. Baik, saya berikan masa dalam 2-3 minit. Ada nak tanya tak sebelum tu? Ada nak tanya soalan? Ustaz, Ya. Kalau yang ada tanda yang bunyi fi'alun belakang tu, dia jadi fi'al juga Ustaz kan? Yang mana lagi sekali? Tanda? Tanda tanwin depan. Untuk semua perkataan ni? Tanda tanwin yang hujung tu ya? Baik. Ini yang seperti saya sebut tadi, disebabkan ini adalah isim kan? Masdar tadi kan kita kata dia isim. Jadi isim tu dia, baris hujung tu dia akan berubah-ubah. Jadi tak ada masalah. Untuk dalam pelajaran ni kita boleh letakkan baris depan lah, if'al. Nak letak baris atas pun boleh, if'alan pun boleh. Ada setengah buku, bila dia berikan wazan, dia akan gunakan baris atas. Af'ala yuf'ilu if'alan. Instead of if'al, dia akan gunakan baris tanwin atas. Jadi setengah buku buat begitu. If'alan. If'alan. Tak ada masalah sebenarnya. Kerana lon ke, lan ke, itu nanti dalam nahu. Apabila kita gunakan dalam ayat, baru kita akan tentukan nak baca apa ni. If'alun ke, if'alan ke, ataupun if'alin. Ihsanun ke, nak baca ihsanun ke, nak baca ihsanan ke, nak baca ihsanin. Jadi yang hujung ni tak jadi isu. Contoh ayat. Contoh saya nak kata, al-ihsan, nak buat baik. Buat baik kepada ibu bapa itu wajib. Al-ihsanu bil walidaini wajibun. Jadi apa nak baca ni? Ni kena rujuk kepada pelajaran Nahu. Nahu mengatakan ihsan itu adalah mubtada. Bila mubtada dia adalah marfu'. Bila marfu' berakhir dengan baris dhammah kan. Jadi di situ kita baca ihsanu. Dalam ayat yang lain contoh saya kata bi, saya letakkan bi di depan dia. Bil ihsan. Sekarang ni apa kita nak baca huruf nun itu? Tak boleh lagi nak baca dengan baris depan kerana adanya huruf bi. Ketika itu kita kena tukar kepada bil ihsan ni. Jadi huruf-huruf yang akhir itu tak ada masalah. Dia boleh dibaca dengan ihsanun ke, ihsanan ke, tak penting. Yang penting kita nak perkataan itu sendiri iaitu ihsan. Boleh abaikanlah baris akhir itu, boleh abaikan. Boleh menjawab tak soalannya pada Dina? Okey. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lain? Okey, kita break 3 minit ya sambil menghafal tu.